Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya untuk kita bawa balik ke kampung kita nanti. Ya, mudah-mudahan dengan itu cukup bekalan kita bersih di sana nanti. Karena ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Allah kabul Quran, wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat takwa. Takwa itu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bila takwa baru ada jaminan keselamatan di dunia juga di akhirat. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang takwa. Baik tuan-tuan dan puan, untuk malam ini tanpa banyak perdemuannya panjang kita masuk pada pelajaran yang sebenarnya, iaitu kenyataan yang kedua. Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Ini semua orang tahu. Ya? Semua orang tahu ni. Wajib ini panggil wajib daruri. Kita dah baca tentang daruri sebelum ini. Wajib yang senang, boleh diterima akal, kejap-kejap itu automatik diterima di akal, bahawa alam ni Allah yang menjadikannya.
Tapi apa dalilnya? Kita akan bicara insya-Allah. Apa buktinya? Kita akan baca insya-Allah ya. Apa buktinya Allah menjadikan alam ini? Baik, baca. Sesungguhnya jika seseorang itu berfikir, kalau mau berfikir orang dan menilai, memperhatikan kejadian alam ini. Kalau kita perhatikan, tengok langit, tengok bumi, tengok matahari, tengok bulan, tengok gunung, tengok laut dan sebagainya, kejadian alam ini, nescaya dia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Allah khabar dalam Quran, tapi tak payah Allah khabar dalam Quran, dia sedar, dia tahu bahawa yang menjadikan alam ini ialah Allah. Ya, kita masuk akal kita, tentu ada kuasa yang menjadikan alam ini. Kerana satu tu dia tak jadi dengan sendiri, laut tu tak terjadi dengan sendiri, gunung tu tidak terjadi dengan sendiri, matahari itu tidak terjadi dengan sendiri, bulan itu tidak terjadi dengan sendiri, bintang itu tak akan jadi dengan sendiri. Tentu ada tukangnya, tentu ada penciptanya. Jadi akal kita menerima bahawa pencipta itu ialah satu kuasa yang amat besar, kuasa yang amat kuat, kuasa yang amat hebat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini semua orang percaya. Bukan orang beriman percaya, orang tak beriman pun percaya juga. Orang kafir orang percaya. Tak percaya mau tanya orang kafir di luar sana. Tanya Abcor, tanya Agong. Bukan Agong dia betul Agong. Agong itu nama orang kafir. Nama tanya Ramasami, tanya John. Kalau kita tanya mereka siapa yang menjadikan alam ini langit siapa bikin, ini bumi siapa bikin, ini laut siapa bikin, ini hujan siapa kasih turun, apa jawabannya? Tuhan Allah bikinlah, lu mengong jawabnya. Celma belaka tu. Tentu ada otak kita pun, akal kita menerima bahawa yang menjadikan itu satu kuasa yang besar. Tapi kita orang beriman, kita yakin kuasa yang besar itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau perhati, kita akan yakin bahawa alam itu tak akan jadi dengan sendirinya. Matahari tak jadi dengan sendirinya, gunung tak jadi dengan sendirinya, laut tidak jadi dengan sendirinya. Mesti ada penciptanya, mesti ada tukangnya. Maka umbi dan puncanya ialah dari mengesahkan Allah. Apa arti mengesahkan Allah? Menunggalkan Allah. Tuhan itu hanya satu saja, Allah saja yang jadi Tuhan. Itu namanya mengesahkan Allah. Esa yang cakap apa saya tak tahu. Bukan cakap Arab. Cakap Arab wahid. Bukan cakap Jawa apa? Sici. Mungkin dia ni agaknya cakap orang petani ya, esa. Orang Kelantan. Selalu kata se ya. Itu mengesahkan Allah, artinya menunggalkan Allah. Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala itu maha suci dia dan juga maha tinggi. Subhanahu itu dia maha suci, wa dan ta'ala itu maha tinggi. Dia disebut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi. Maha suci itu artinya apa? Tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada kelemahan. Itu maha suci. Wa dan ta'ala itu maha tinggi, bukan tinggi atas pokoknya, atas pokok royan, bukan tinggi itu. Maksudnya bukan tinggi distance. Tinggi itu maksudnya mulia. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah SWT. Bagaimana kenyataannya di bawah ini? Di bawah ini keterangan-keterangan dia. Yang pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi. Tengok kerusi yang ada. Ini ada kerusi nah. Depan ada, belakang ada kerusi. Tengok kerusi itu. Nah, meja. Ini meja, depan saya ada meja. Dan sebagainya. Nescaya kamu dapati kursi-kursi dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya. Mesti ada tukangnya. Tukang-tukangnya dia beli. Tapi beli pun ada tukang juga. Tidak mana macam apa nak beli. Orang kedai itu kan dia jadi kursi itu sendiri. Dia beli juga. Dia pun beli di tempat lain. Ataupun dia ada tukang situ. Nah, tidak apa kursi itu dan meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya, ada penciptanya, ada tukangnya.
Demikian juga segala kejadian alam ini. Tengok alam, tengok matahari, tengok bintang, tengok gunung, tengok laut, tengok sungai, tengok pokok-pokok. Tentu ada yang menjadi itu. Tak ada jadi dengan sendirinya. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada, melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian, ya, dengan itu, dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktiqad, itu berkeyakinan dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya. Matahari tak boleh ada dengan sendirinya, bulan tak boleh ada dengan sendirinya, bintang tak boleh ada dengan sendirinya, tentu ada penciptanya. Melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Ada yang mengadakan adanya itu, ya. Tentu ada pencipta dia, ada tukang. Kecil yang pertama. Masuk di akal tak? Terima di akal ke tak? Terima di akal, ya. Kerana satu benda itu takkan jadi dengan sendirinya, mesti ada yang mencipta. Itu kenyataan yang pertama. Kenyataan yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi. Tatkala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi-kerusi dan meja-meja, ada tukangnya. Bersalah-salahan. Ada yang molek, ada yang cantik, ada yang kemah, ada yang longgok, ada yang herut, macam-macam. Ya. Jadi kalau ramai pencipta alam ni, macam-macam lah jadinya. Ada matahari yang rosak, ada matahari yang tak keluar cahaya, dan sebagainya. Tapi cuba tengok, matahari tu tak pernah rosak pun, tak pernah lemah pun, tak pernah malam pun. Cukup masa dia tetap akan bersinar. Tapi kalau kerusi, kita semua nak jadi tukang kerusi belaka. Buat seorang satu. Ambil gaji seorang, tukar seorang, ketam seorang, betul buat kerusi. Macam-macam fashion. Ya. Tukang macam Haji Masyah ni, dia buat cantik lah. Dia kontraktor. Kalau macam saya ni tak pernah bertukar. Kan beda? Ya kau benyot. Sengit sebelah. Patah. Dan macam-macam sebagainya. Kita tengok. Jadi ada yang molek dan ada yang hodoh. Ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambahan. Menerima tak bertambah-tambah. Dia akan jadi tambah molek. Makin lama makin molek. Makin lama makin molek. Makin lama makin molek. Karena tanda tidak sempurna. Yang boleh dimaju itu tidak boleh. Ialah yang tidak sempurna. Itu boleh dimajukan. Kursi yang tak menyot ada baik jadi elok. Kursi yang tak tahan duduk jatuh baik boleh jadi elok boleh. Jadi mana tak sempurna. Ya, kejadian manusia itu lah. Mana yang sempurna? Tak ada apa. Tengok mentokak. Makin lama makin maju, makin lama makin elok, makin lama makin canggih, makin lama makin sophisticated, makin lama makin banyak apa namanya? Dia punya bahan-bahan dalam itu. Bandingkan mentokak sekarang dengan mentokak tahun 50-an. Ada beza tak? Tuan-tuan, ada beza tak mentokak sekarang dengan mentokak tahun 50-an? Jauh bezanya. Mula-mula mentokak dicipta oleh Wilbur Wright. Ya? Mana apa mentokaknya? Nah, Wilbur Wright itu pencipta mentokak. Nah, bukannya Henry Ford ya? Wilbur Wright, pencipta mentokak dulu. Bagaimana keadaannya? Enjinnya bukan macam enjin sekarang ni. Enjin dia dibuat daripada apa? Daripada steam. Steam apa? Steam apa cakap Melayu ya? Wak. Dibakar orang tu, ayuh tu apa? Ayuh tu keluarga, keluar ke wak. Maka di situ datang tenaga. Jadi enjin mentokak tu daripada steam engine. Jadi kalau kena bakar orang batu tu apa jadinya? Berdebu lah dah. Kalau pakai baju putih naik atas mentokak tu jadi. Habis jadi hitam ni. Begitulah zaman mula-mula. Sekarang ni ada aircon bertutup lah tu.
Jalan macam tu honggi-honggi. Elok je. Makin lama makin maju, makin lama makin maju, makin lama makin maju. Itu tanda ciptaan manusia tak pernah sempurna. Nah, lajunya dulu kerok jalannya. Naik keluar nak terberak lalu dalam tempat. Nah, kena honggi. Sekarang ni dari sini Kuala Lumpur 2 jam dah sampai. Punya laju. Nah, dari sini ke sini Kuala Lumpur. Kalau sini Johor mungkin 5 jam atau 7 jam sampai ya. Punya laju. Jam jalannya pun licin aja. Tak ada berata honggi, tak ada berata ketok-ketok ya. Itu. Makin lama makin maju, makin lama makin indah, makin lama makin hebat ciptaan manusia itu. Itu tanda tidak sempurna lah. Kalau sempurna tak payah cipta lagi. Tengok matahari. Adakah dulu cahayanya tak kuat, sekarang ni ditambah lagi kekuatan cahayanya, ada tak? Ada tak tukang matahari itu? Menambahkan cahayanya. Lagi apa? Menyedorkan cahayanya. Sentiasa macam itu je, tak pernah berubah-ubah. Kerana ciptaan Allah itu sempurna. Ciptaan manusia tak sempurna. Itu yang dia berubah, makin lama makin bagus, makin lama makin elok, makin lama makin canggih, makin lama makin menarik dan sebagainya. Kerana tak sempurna. Ya. Begitu juga tukang-tukang kalau manusia. Ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu semuanya menerima bertambah-tambah molek. Boleh jadi bertambah elok. Tengok kursi. Ya. Banding dengan dulunya kursi. Sekarang ni sikit-sikit hebat kan ya. Dulu kasur aja punya, kita tengok punya hebat ya. Kenapa dah buat daripada plastik pun lagi canggih ya. Jadi dari masa ke masa sentiasa menerima bertambah-tambah molek-molek dan sempurna sehingga kamu dapati segala pertukangan orang yang kemudian lebih molek. Tengok toko, ada aircon, ada peti air selamnya, ada apa? Ada muzik. Boleh main toko, naik toko tu dengar muzik dan sebagainya. Molek-molek dulu mana ada? Makin lama makin hebat, makin lama makin canggih, makin lama makin menarik. Itu tandanya tak sempurna lah. Kalau ada sempurna, tak ada lagi. Tengok matahari. Tak ada perubahan daripada dulu dan sekarang. Macam itulah keadaan. Kerana Allah cipta itu benda yang sudah sempurna. Sentiasa menerima bertambah-tambah molek-molek dan sempurna. Sehingga kamu dapati segala pertukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Dia makin cantik, makin cantik. Kalau dia bertambah cantik, artinya tak sempurna lah tu. Kalau dia sempurna, tu dia boleh bertambah. Mana boleh bertambah cantik, tak boleh bertambah kan? Dia dah sempurna. Tak boleh nak dipilih-pilih lagi dah. Nyata dengan sebab lebih kepandaian, dengan lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu. Orang kemudian jadi pandai bila tengok perbuatan orang dahulu. Tengok takut ya. Dulu macam itulah. Betul, makin lama makin canggih, makin lama makin laju, makin lama makin sempurna, makin lama makin selesa dalamnya. Tak ada pula kontak-antak lagi dah. Kerana dia ikut kesilapan orang dulu tu, dibaiki yang salah kesilapan orang dulu tu. Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek itu dan sempurna. Boleh tambah baju dah bertakar sekarang fashion makin lama makin canggih, makin lama makin bagus, makin lama makin cantik. Design pun itu juga. Itu baru satu betul motor. Dulu mula-mula motosikal tahun 50-an. Mana kapalnya? Punya lebukan. Apa nama motornya? Norton, Triumph, BSA, Royal Enfield. Itu motor-motor dulu. Punya lebukan. Binari.
budak darjah 3 boleh naik motor. Darjah 3 boleh naik motor. Orang pergi sekolah naik motor ya. Kalau di kampung-kampung lah, bukan ni tak boleh kerana ada lesen. Itu hebatnya ciptaan manusia. Makin lama makin canggih, makin lama makin elok, makin lama makin maju, makin lama makin bagus dan sebagainya. Motor macam juga. Lagi apa? Bot pun begitu. Mula-mula sampan aja berkayuh. Itu tak ya. Kayuh. Lepas tu udah ada layuk. Dah pandai buat sampan layuk atau kapal layuk. Betul? Udah pakai enjin. Orang nak ke Mekah masa tu apa? Mula-mula naik kapal layuk, nunggu angin. Bila angin mengalir ke Timur Tengah baru dia bertolak. Itu orang dulu pergi Mekah berapa lama? 6 bulan. Setahun kadang-kadang tak boleh balik. Sekarang ni orang pergi Mekah berapa lama? Berapa lama? 10 jam dah sampai. Minum pagi di Kuala Lumpur, boleh makan tengah, makan petang di Mekah. Saya pergi tu, masa itulah. Itu tahun 80 tu. Sekarang lagi canggih. Saya mula-mula pergi Mekah tu tahun 80. Pagi di Kuala Lumpur lagi. Belah petang, tengok dah ada Kaabah depan dia. Saya cubit perhayaan saya, betul ke depan Kaabah ni? Sakit pun banyak, betul lah. Bukan mimpi. Itu zaman tahun 80, kena hari lagi canggih. Lagi canggih. Macam-macam. Apa ni? Ada transit pula dulu. Sekarang ni, boleh terus saja. Begitulah. Dulu orang pergi Mekah ni apa? Ni kapal layuk. Kemudian, tukar. Ada pula kapal enjin. Boleh berenjin. Tapi berminggu-minggu je kan? Berminggu-minggu dia baru sampai ke Mekah. Pergi Judah dulu. Kalau nak naik kapal laut, kena ngantor ke Pulau Pinang. Di sana ada pelabuhannya. Di sana ngantor. Habis tu naik kapal. Dalam kapal tu macam-macam, boleh belajar lah. Ada pertandingan Quran lah. Ada macam-macam pertandingan dalam kapal tu. Agaknya saya tak pernah naik kapal pun. Saya nak pergi tu minta naik kapal. Tapi tak ada. Tahun 80 tu start naik kapal terbang je. Tak ada naik kapal dah. Sebelum itu ada, tahun 79 ada kapal. Tahun 80 tak ada dah. Naik kapal terbang je. Ya. Tu makin lama makin canggih, makin lama makin canggih. Dokar pun begitu juga, makin lama makin canggih. Ya. Akan datang kita tak tahu. Ada naik tokar terbang. Tokar boleh terbang. Boleh berlaku tak? Boleh. Kalau ada jam bawahnya, nak pergi Kepo. Sampai ke Kepo itu dah traffic jam. Dia pun keluar apa ni? Kipasnya, boleh terbang tutur jadi helikopter. Boleh terbang. Betul naik helikopter tutur di bawah tu lombong banyak. Tengok ada ikan. Ikan bawang ada, ikan lampang ada, ikan terpiah ada. Dia pun turun. Boleh berlaku dah ni. Turun. Daripada kapal terbang tu turun ke bawah. Jadi kapal selam. Dia keluar macam apa? Sauk tu. Tahu sauk. Jaring tu. Maka dia jaring ikan pula. Kemudian dia bawa balik. Udah boleh makan ikan keli, boleh makan ikan terpiah, boleh tidak makan ikan bawang dan ikan suka-sukanya, ikan siakap dan sebagainya. Itu kecanggihan manusia. Makin lama makin berubah, makin lama makin elok, makin lama makin canggih, makin lama makin sempurna. Tapi tak pernah sempurna. Ada aja perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi ciptaan Allah, tengok bulan. Sentiasa cantik, tak pernah tak cantik. Itu sebab kalau perempuan cantik dibandingkan sebagai apa? Dibandingkan sebagai bulan, ya tak? Kalau perempuan cantik, ya tak banding dengan bulan? Ada nyanyi betul. Engkau laksana bulan. Tak ada engkau laksana matahari, tak ada. Engkau laksana bulan. Kata bandingan bagi bulan yang sangat cantik itu. Sentiasa cantik. Siapa melukisnya? Dan nampak dari sini, nampak cantik ni. Bulan purnama tu, lagi cantik ya. Bulan 14 tu. Begitulah bulan.
Sempurna aja. Tak ada pindah-pindah lagi. Warna pun tak ada pindah. Tengok elok aja warna kuning aja. Baik. Demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek pula sekalian manusia itu. Sekalian manusia itu dalam kekurangan. Menandakan manusia itu kekurangan dan lemah. Hanyalah kadar yang dianugerahi Tuhan akan dia. Ilmu kita ni sikit. Kalau dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala, Allah semua tahu. Kita banyak tak tahu, dia banyak tahu. Tapi Allah dia semua tahu. Tak ada benda yang Allah tak tahu. Dan ilmu kita ni pula, dulu mula-mula tak tahu, itu belajar baru tahu. Rajin bermutalaah baru tahu. Rajin berbincang baru tahu. Dia tak tahu. Kerana kita ni setakat mana yang diizinkan oleh Allah saja yang kita tahu. Yang lain tak tahu. Nama boleh siapa? Saya ada ilmu, Allah ada ilmu. Siapa ke ilmu saya dengan ilmu Allah? Tak siapa, jauh bezanya. Ilmu saya ni sikit benar. Ilmu Allah meliputi segenap aspek kehidupan. Ada saja. Allah tahu yang wajib. Allah tahu yang mustahil. Allah tahu yang harus. Yang harus pun kita tak tahu. Tapi Allah semua dia tahu. Selain daripada Allah semua harus. Pokok-pokok Allah kata Allah tahu ya. Dia harus, benda harus. Selain daripada Allah benda yang harus. Semua Allah tahu. Kita yang wajib tak tahu. Mana apa Allah tak tahu. Yang kita tahu menyebutnya laisa kamitslihi syai'. Itu aja, lain tak tahu. Mustahil kita tak tahu. Ya. Mana benda tak ada, mana nak tahu? Tapi Allah tahu. Yang wajib pun Allah tahu, yang mustahil pun Allah tahu, yang harus pun Allah tahu. Itu dia ya. Itu bezanya antara ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu kita ni setakat mana yang diizinkan oleh Allah Ta'ala saja. Allah dah khabar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku utuskan, aku beri kamu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Tak ada banyak. Ilmu yang ada kita. Ibarat ilmu kita ni dalam masjid ni, juga di luar sana. Profesor, yang PhD, cendekiawan, intelijen, intelek. Ilmu kita ni macam seorang mencecahkan jari dalam laut. Bukan jari pun, jarum. Ambil serotan jarum, cecah dalam laut. Orang tarik balik. Mana ayuh yang lekat pada jarum tu, itulah ilmu manusia. Dikongsi oleh cendekiawan, dikongsi oleh profesor, dikongsi oleh doktor, falsafah dan sebagainya. Itu yang lekat pada jarum. Sedangkan ilmu yang tinggal di laut tu, itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Itu beza ya. Jadi tak payah act lah tuan-tuan. Tak payah act kalau lulus universiti ke. Pandai apa-apa ke. Tak ada pandainya. Pandai kita ni setakat mana yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itu aja kita tak pandai untuk. Itu bezanya ya. Maka dengan perhatian ini nyatalah lemah. Hanyalah kadar yang dianugerahi Allah. Kita ni lemah. Setakat mana yang Allah izinkan boleh lah. Dan dia ilmu dan kekuatan juga. Apa saja. Sambil dari segi ilmu dan kekuatan. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Sebab tak sempurna. Kerana ilmunya setakat mana yang diizin Allah saja. Itu yang kedua. Faham yang kedua dan kenyataannya. Perbuatan manusia itu tidak sempurna. Sebab itu manusia itu boleh dimaju. Sampai canggih sungguh. Tapi tak sempurna lagi. Boleh dimajukan lagi. Contoh tokoh tadi. Ramah begitu juga. Dulu rumah macam mana? Orang rumah dulu macam mana? Buluh tu jadi tiang. Kemudian dicincang-cincang buluh tu jadi dinding, jadi lantai. Atap buluh dah ambil daun-daun apa ni, daun kayu tu. Jadi atap. Itu mula-mula dulu rumah. Sekarang macam mana rumah? Sampai mencakar langit jadinya. Makin lama makin tinggi, makin lama makin canggih. Itu rumah. Lagi apa? Apa sajalah alat muzik. Dulu orang tahu kan, amboi tu deng aja. Biola orang tahu. Nyari semua ada.
Ada satu jenis alat tu dia semula boleh jadi organ, boleh jadi gambus, boleh jadi gitar, boleh jadi piano ya. Satu alat je. Itu canggihnya ciptaan manusia. Makin lama makin maju, makin lama makin maju, makin lama makin maju. Itulah seluruhnya ya. Itu pernyataan yang kedua. Yang ketiga, kamu pandang pula pada kejadian manusia. Tengok manusia, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar. Maka kamu dapati setiap satunya telah dijadikan cukup dengan lengkap. Cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik. Tengok binatang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang laju, ada yang perlahan. Tengok kejadian binatang ya. Tapi yang perlahan pula keras kulitnya. Yang laju lembut je. Elok je kejadian-kejadian binatang tengok. Yang rimau pula laju je. Boleh nangkap pasal dia kerjanya nak makan kena angkat binatang lain. Jadi dia laju, nangkap rusa lah dia. Dia boleh kejar rusa tu. Begitulah seterusnya. Kehebat kan? Gajah tu tak ada laju sangat tapi dia kuat. Tu gajah. Rimau kuat juga tapi dia laju dan dia laju. Kura-kura tu perlahan je tapi tengok kulitnya keras. Dimpuk tak ada jadi apa-apa. Kerana itu cara Allah nak memelihara mereka. Ada hikmahnya dan pelik-pelik. Seperti yang ada tersusun daripada manusia. Kalau tengok kejadian manusia pula. Peliknya. Iaitu berakal. Itu hebatnya manusia lain. Sebab itu Allah jadikan manusia itu mulia. Kerana manusia akal boleh berfikir. Bukan sakit akal je, boleh berfikir. Kalau sakit akal je, gajah lagi besar akalnya. Otaknya lagi besar. Kepalanya besar. Rimau lagi besar. Otaknya. Tapi tak boleh fikir. Sebab itu dimuliakan manusia. Manusia tu boleh ada akal yang boleh berfikir. Betul? Makhluk yang paling mulia antara gajah, antara rimau, antara singa, antara ular, antara beruang. Yang paling mulia siapa? Manusia. Siapa jadi raja? Manusia ke rimau? Manusia ke singa? Patut singa jadi raja. King of the jungle. Singa patut tak ada. Tapi manusia jadi raja. Sebab Allah kata dalam Quran apa? Walaqad karramna bani Adam. Semuanya kami hendak memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka tonggangan di daratan dan di lautan. Ada tonggangan manusia. Yang ada kenderaan manusia aja. Ada pun nak tengok gajah bawa kereta api. Ada pun nak tengok rimau naik bawa motosikal ada. Ada pun nak tengok singa bawa motorkar ada. Yang ada kenderaan hanya manusia saja. Tengok manusia punya hebat kerana dia boleh berfikir. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi tonggangan di daratan dan di lautan. Di daratan ada tonggangan, ada kereta api, ada bas, ada motorkar, ada motosikal. Di lautan pun ada kapal, ada kapal layar. Lagi apa? Ada speedboat, ada torpedo dan sebagainya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Manusia saja rezeki yang baik-baik. Ya ke tak? Rezeki manusia baik ke tak? Rezeki baik ke? Nasi aja berapa jenis nasi manusia? Nasi dagang lagi, nasi minyak lagi, nasi lemak lagi, nasi goreng ada berapa jenis? Nasi paprik, nasi pataya, nasi biryani. Yang makan manusia. Ada pun nak tengok gajah makan nasi paprik. Tuan-tuan, ada pun nak tengok rimau makan nasi pataya. Tak ada. Makan yang rimau apa? Daging mantap. Malahan jin sendiri apa makan jin? Tulang. Tapi manusia tengok nasi berapa jenis nasi. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Okey, sikit lagi. Kita baca terus ya. Habis ini. Udah bunyi tu ya.
seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu berakal, bertutur, mendengar, dan apabila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala apa? Manfaat, segala manfaat, maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai. Tak boleh kita fikir, memikirkan kejadiannya, kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok banding. Yang demikian nyatalah kepada kamu sesungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Kuasa yang sempurna, ilmu yang sempurna juga, ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci dan serupa, ya. Dari serupa dengan makhluk yang lain. Dia sempurna segala-galanya. Allah tu sempurna, ilmunya sempurna, kekuatannya sempurna, kejadiannya sempurna. Tak boleh dipindah-pindah lagi. Hukum yang diturunnya pun sempurna dah. Allah kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Sempurna dah. Nah, tak boleh dipindah-pindah lagi. There is no more room for improvement, no more room for modification, no more room for alteration. Dia kena ambil Islam seadanya tu, ya. Kan dah sempurna dah. Nah, macam kuasa yang sempurna, ya. Ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Tak serupa. Allah tak serupa dengan manusia. Allah tak serupa dengan binatang. Allah tak serupa dengan malaikat. Baik, last kali fikir ni. Sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah. Kaedah ni cara, ya. Kaedah syariah, hukum syarak, hukum syariah tu hukum syarak dalam Islam, ya. Peraturan dalam Islam itu namanya syariah. Ada 5 hukum tu: wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu syariah, ya. Dan perkhabaran anbiya seperti nabi-nabi. Kalau seorang nabi, kalau banyak anbiya, bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-barukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Yakin tak bahawa Allah yang menjadikannya? Yakin tak Allah tu membaharu-barukannya? Yakin tak dulu tak ada, sekarang boleh jadi ada? Ada tak? Yakin tak? Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas. Dia menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci. Maha suci itu tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Itu yang maha suci. Allah yang maha suci. Subhanallah. Bila kita sebut tadi, kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti Allah yang maha suci. Maha suci dari kecacatan, maha suci dari kekurangan, maha suci dari kelemahan. Itu maha suci. Dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya. Yang sebenarnya makhluk tak tahu. Manusia tak tahu, jin tak tahu, binatang malaikat pun tak tahu. Kerana sekalian makhluk sentiasa bersifat lemah. Semua sifat lemah. Malaikat lemah juga, walaupun dia boleh menjelma, boleh terbang, tapi kita kalau dibandingkan Allah Ta'ala, dia lemah lagi. Bersifat lemah dan kekurangan. Semuanya bersifat kekurangan. Baik, itu dia, ya. Akan datang kita akan baca kenyataan yang ketiga, iaitu kita kenal sifat Allah, wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Itu akan datang kita baca, ya. Untuk malam ini cukup sekadar itu. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? No objection. Boleh terima ke ni kenyataan tadi? Boleh, alhamdulillah. Dengar macam beleng aja udah. Tengok macam pening dengar, ya. Alright. Ada siapa-siapa nak tanya? Tadi bangkang. Tak ada bangkang. Okey, ada nak tanya? Tak ada juga. Tak ada juga, alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Tuan Jarfin?
dapat murid-murid yang pandai-pandai berlaku. Asal dia ajar dapat. Cuma bila ditanya tak jawab. Jenuh nanya. 2-3 kali nanya tak jawab lagi. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم